KPM. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar adik-adik semua? Sihat ke? Hari ini bertemu lagi dengan saya, Azizur Rahman, akan kongsikan satu tips bagaimana mengubah perkara-perkara negatif kepada positif. Kan? Berubah amalan negatif sebelum ni yang kita buat, malas baca buku dan sebagainya, kita ubah kepada suka buku, suka pelajaran. Hari ni itulah topik kita. Jadi adik-adik semua, sebenarnya kan dalam hidup kita ni semua orang nak berjaya kan? Apa cita-cita adik masa kecil dulu? Masa kecil, sekarang pun kecil lagi kan? Masa mungkin tadika darjah 1 dah cita nak jadi apa? Jadi cikgu, tengok jiran sebelah rumah, lawa, kacak, handsome, cikgu. Nak jadi cikgu, tiba-tiba jumpa pakcik pula kerja sebagai polis, nak jadi polis, berubah-ubah kan? Ikut apa yang kita nampak kita suka, betul tak? Jadi maknanya adik-adik, semua orang daripada kecil telah nak menjadi berjaya. Bila kita belajar, habis pula darjah 6, kita nak masuk sekolah asrama penuh yang MARA-SM. Habis pula tingkatan 5, nak masuk universiti, ada yang nak masuk form 6, ada yang masuk IPTS, ada yang masuk IPTA. Dah bila masuk universiti pula nak berjaya, dapat skor, dapat anugerah dekan dan menjadi pelajar terbaik universiti dan seterusnya. Apabila mereka dah dapat result yang baik, mereka juga bercita-cita untuk mendapat pekerjaan yang baik, sehingga menjadi pekerja contoh terbaik dalam organisasi. Semuanya bermula daripada pemikiran yang positif. Ibu dan ayah ni, kalau kita katakan sekarang ini adalah pendorong utama kita. Dan ketika PDPR ini, ibu bapa lah berkorban menyediakan gadget, menyediakan tempat belajar, menyediakan buku-buku, dan ibu bapa juga bertindak sebagai cikgu di dalam rumah. Besar tak pengorbanan ibu bapa? Besar. Jadi adik-adik, kepada ibu bapa ni, kita hendaklah elakkan nilai negatif kepada ibu bapa. Apa nilai negatif yang kita selalu amalkan? Contohnya, melawan cakap mak, melawan cakap ayah, melawan cakap kakak dan abang di rumah, bergaduh dengan adik kita. Tukar yang negatif itu kepada yang positif. Apa dia yang positif? Bercakap baik dengan ibu dan bapa, bersopan santun. Nampak ibu balik kerja. Ibu balik kerja, bu? Ibu balik. Ibu penatlah nilung. Dia kata, kejap ya bu, kita pun pergi dapur, ambilkan air pada ibu. Ibu ni air teh bu. Okey bu? Okey. Jadi ibu jadi macam mana? Ibu jadi, baik anak aku ni, syukur. Sejuk hati seorang ibu, sejuk hati seorang ayah, kerana melihat di hadapan mata anak yang dilahirkan ini mempunyai nilai sahsiah yang baik, akhlak yang baik. Ibu mana yang tak nak anak dia baik? Ayah mana yang tak nak dia baik? Kalau cikgu-cikgu tahu kat sekolah nilai baik yang awak di rumah tu, apa terjadi? Mesti cikgu akan rasa bangga. Yes, apa yang aku didik anak murid aku kat sekolah, dia sampai, dia praktikan kat rumah. Betul ke? Betul. Nampak? Dia akan suka. Inilah dia adik-adik. Semua orang nak berjaya adik-adik. Ingat tak? Caranya ialah apabila kita nak pergi sekolah, bermula daripada rumah kita dah fikir, dah set dalam kepala kita bahawa kat sekolah nanti kerja rumah dah siap, dah rapi semua ni. Kan nak pergi sekolah, dah kena set daripada fizikal kita dah set. Semua dah set. Jadi minda kita, emosi kita mesti seronok pergi sekolah. Tak kira nak menyanyi ke, nak berselawat ke, terbitnya sinar mentari, tak kisahlah. Salam ibu bapa, cium ibu bapa pun doakan, minta doa ibu bapa, kita pergi sekolah. Bila kita pergi dengan ceria, sebab fikiran kita dah positif, maka dalam kelas orang tengok kita kusuk, Rahman lama tak jumpa, Ahmad lama tak jumpa. Jadi dia akan memberi getaran yang positif pada rakan-rakan kita. Rakan kita pun shake hand, tapi hari ni pandemik COVID-19, tak boleh shake hand, bye-bye saja, hai, lambai aja. Penjarakan sosial kena patuhi. Maka getaran-getaran yang positif ni adik akan mempengaruhi rakan-rakan yang sedih, nasibku dirundung malang. Bila nampak adik dia ceria, cikgu nampak adik pun ceria. Nampak tak bagaimana power, hebatnya orang yang positif ini? Dari segi emosi akan mengubah tingkah laku jadi ceria. Itulah dia orang yang positif. Dalam masa yang sama adik-adik, apabila kita belajar ini, apabila kita tanamkan positif, walaupun susah macam mana cikgu ajar matematik ke, bahasa Inggeris ke, sains ke, tak kira lah kan. Kalau skor rendah, maka cikgu selalu kata, buat latih to be, buat ulang kaji, lebihkan masa belajar.
maka adik-adik kena mempunyai motivasi dalaman yang tinggi. Kalau kita kata, kalau kita balik semula seperti yang saya ceritakan dulu bagaimana melalui teknik Jeddah. Siapa yang perkenalkan teknik Jeddah? Ingat tak? Dr. Marty Lobdell daripada Amerika. Dia kata berhenti seketika. Kalau kita belajar 2 jam, kita berhenti setengah jam ataupun 25 minit, 5 minit, kita buat aktiviti renggangan, nyanyian, makan, minum, menyanyi, buat exercise, tak fikir pelajar lagi. Lepas tu masuk habis 5 minit kita belajar balik semula. Itu teknik Marty Lobdell untuk recharge kita punya otak semakin aktif dan bertambah tenaga. Itu teknik Marty Lobdell. Jadi adik-adik, bila kita belajar, kita latih tubi banyak-banyak, sebenarnya bila kita banyak latih tubi, motivasi dalaman adik-adik telah sedia ada. Best. Seterusnya adik-adik, semua orang nak kawan-kawan yang baik. Kalau boleh, kita sama-sama satu sekelas, sama-sama belajar dalam kumpulan. Dan ketika pandemik COVID-19, kita sama-sama berkongsi dalam grup. Kita tengok mana yang tak pandai, mana yang tak tahu ni, kita bantu, saling membantu. Betul tak? Tetapi adik-adik, apabila kita berkawan ni, kadang-kadang kita mempunyai satu nilai yang dalam diri kita negatif. Kadang-kadang kita cemburu dengan kawan kita. Kadang-kadang percakapan kita tak jaga, yang negatif. Kita cakap kasar. Maklum ajalah, saya cukup yakin kan kadang-kadang kawan-kawan kita ni pun cakap macam-macam kan yang negatif pada kita. Jadi adik-adik, perkataan-perkataan itu hendaklah kita buang. Jangan kurangkan, buang terus yang tak baik, yang negatif tu. Kalau kita marah, kata, wahai kawanku yang bijaksana, dia kata, wahai kawanku bakal perfect score, sebut yang baik-baik. So, you guys, expect, dia mesti tolong you. Jadi kita tukar term yang negatif kepada yang positif. Jadi kawan tak terkesan dalam hati. Kita tak umpama kawan-kawan seperti benda-benda yang tidak sepatutnya. Jadi kawan rasa macam kita ni baik, kita ni bagus. Dia akan dampingi kita secara konsisten. Dan bagusnya kalau kita belajar, kita dapat ubah perkara negatif berhubung dengan kawan ni, kita dapat satu nilai tambah. Maknanya bila kita dalam kesusahan, pastinya kawan-kawan kita akan berebut nak membantu kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagaimana tips kita mengelakkan perkara-perkara yang negatif kita, sebab kita ni sentiasa memikirkan masa depan kita ni nanti macam ni. Bagaimana mengubah perkara yang negatif tentang masa depan kepada yang positif. Maknanya mengelakkan perkara negatif ataupun fikiran negatif masa depan dan kejayaan kita. Selalu kita fikir, aku ni orang susah, aku ni tak boleh berjaya, aku ni tak pandai matematik, mesti aku tak masuk universiti, aku ni tak pandai bahasa Melayu, mesti aku fail, tak boleh kerja kerajaan, tak boleh macam. Kita dah tanamkan satu perkara negatif dalam minda kita yang kita tidak boleh berjaya. Ingat okey. Sebab saya ingat satu pelomba Formula 1, Michael Schumacher. Michael Schumacher kata, kalau seandainya kita suka pada suatu benda itu, motivasi akan ada di situ dan kita pasti boleh berjaya. Kalau kita tengok Schumacher kan, bagaimana dia bawa kenderaan Formula 1, bagaimana dia menjadi salah seorang pelomba terbaik dunia dalam Formula 1. Begitulah adik, kerana semangat dia telah ada di situ. Jadi di situ adik-adik boleh tanamkan dan ambil iktibar daripada apa yang diungkapkan oleh Michael Schumacher dalam diri adik. Kalau adik dalam mempunyai motivasi tu, I'm not good in mathematics. Adik-adik semua, saya tidak bagus daripada matematik, tetapi saya buat ulang kaji satu hari kadang-kadang sampai 15 kali satu soalan. Akhirnya boleh ingat lekat. Lama-lama tinggal latih tubi 3-4 kali sahaja. Banyak kena macam ibarat satu batu adik-adik. Kalau kena titis lama-lama akan lekuk juga. Begitu juga kepandaian kita. Kalau kita tak pandai satu benda, kita kena belajar. Cuba tanya kawan-kawan yang berjaya, macam mana dia belajar? Tak cukup 1 jam. Dia belajar 2, 3 jam, 4 jam, 5 jam, ada yang 6 jam. Sebab itulah dia berjaya. Banyak belajar dihabiskan dengan buku dan meja belajar, insya-Allah adik akan berjaya. Banyak tenaga digunakan untuk latih tubi, insya-Allah adik akan berjaya. Banyak masa dihabiskan dengan latihan berkumpulan, adik akan berjaya. Banyak berjumpa cikgu untuk berbincang, adik akan berjaya. Tumpu fokus pada pelajaran, adik akan berjaya. Maka daripada situ adik akan mengubah masa depan adik. Adik pun berfikir dapat tenaga, energi yang kuat, insya-Allah aku akan boleh berjaya. Insya-Allah.
self-talk, cakap dalam diri, aku boleh berjaya, aku boleh berjaya. Dalam masa yang sama, bila result, keputusan, tak kiralah ujian bulanan atau semester keluar, adik akan rasa confident, adik akan meningkat daripada sikit, naik, dan akhirnya adik akan mencatat keputusan yang hebat, yang paling baik dalam peperiksaan. Baiklah, bagaimana pula mengubah takut gagal ini kepada lulus cemerlang? Alright, saya balik semula throwback kepada pengalaman saya yang lalu masa saya sekolah. Okey, nak berjaya ni bukan senang, adik. Perlukan pengorbanan, perlukan kesungguhan, perlukan ketekunan. Salah satunya ialah mesti ada jadual belajar di rumah. Ada tak buat jadual hari apa, baca apa, ulang kaji apa dan sebagainya. Dan dalam bilik belajar kita, kalau tak ada bilik belajar pun, atas meja ada tak tampal apa-apa. Kadang-kadang kat dinding pun perlu tampalkan peta minda dan sebagainya. Bagaimana proses pembelajaran itu bukan sahaja berlaku di sekolah, tetapi dalam bilik kita, di tempat tidur kita, kadang-kadang kat tepi katil pun kita buat catatan kat tepi, nota-nota kecil dan sebagainya. Apakah tujuan itu, adik? Untuk menajamkan, mengasah minda kita supaya dapat menakul dengan baik apa yang cikgu sampaikan, apa yang cikgu ajar, bukan sahaja melalui PDPR, PDPC, tetapi melalui perbincangan secara WhatsApp kumpulan. Daripada situ, adik akan perlahan-lahan berkayuh-kayuh, akhirnya dapat menguasai satu topik dengan baik. Masa pula banyak dihabiskan. Pengurusan masa sangat penting. Janganlah, elakkanlah please bermain gadget dengan tanpa arah tujuan. Gadget, kalau main 1 jam, okey, relax. Tapi kalau main sampai 2, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 1 hari, sambung pula malam, sambung pula pagi, dini hari, Masya Allah adik-adik, sedangkan peperiksaan nak berlangsung, sedangkan cikgu pun menanti kerja rumah yang telah diberi tanggungjawab, maka kurangkan gadget yang banyak tumpu kepada permainan dalam talian. Tetapi tukar kepada penggunaan gadget untuk belajar, untuk melihat mungkin YouTube, mungkin searching konten-konten yang perlu untuk menjawab tugasan yang cikgu berikan. Barulah jadi murid yang baik. Dalam masa yang sama, nak lulus periksa dengan berjaya ini, kena buat satu, kita kata, output pembelajaran. Selalu kita baca kan. Kali ini kita berangan. Orang kata berangan bukan berangan lah. Kita buat latihan macam kelas peperiksaan. Kita set, contohnya ni telefon, kita tengok berapa minit kita latih. Okey, contohnya 1 jam kita jawab peperiksaan kan, soalan pemahaman contohnya. Kita pun menjawablah cukup. Okey, 15 minit lagi. Okey, semak. Buat latihan. Apabila kita belajar secara output, kita mengeluarkan balik sama ada kita menjawab peperiksaan, contoh jawab peperiksaan, dan soalan-soalan bukan soalan ramalan, soalan-soalan yang berbentuk seperti peperiksaan ini, dia akan dapat membantu adik-adik menyesuaikan diri dalam peperiksaan sebenar. Jadi bila periksa berlangsung, adik tak kelang kabut, itu terlupa macam mana ni patut berapa jam, ini patut macam mana nak jawab. Dah tak ada kekeliruan sebab adik dah buat latihan macam pelakon adik-adik. Jadi dia berlatih dulu depan cermin, dia berlatih dulu akting, suara, tonasi, gaya, watak sebagai seorang hero, macam mana akting dia, watak seorang nelayan, macam mana caranya. Kemudian akhirnya apa terjadi? Dia dapat mengimplementasikan watak-watak tersebut dalam skrin ataupun layar, dan kita pun dapat tengok dalam televisyen. Wow, menjadi macam itu juga dalam kita belajar. InsyaAllah, cuba betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, adik-adik semua, satu lagi yang saya nak kongsikan, selalu kita negatif kepada cikgu kadang-kadang kan. Jadi kita kena ubah sikap positif, suka kepada cikgu. Bila kita suka kepada cikgu, cikgu baru sayang kepada kita, beri perhatian kita, dan akhir sekali apa adik-adik? Kita akan dapat keberkatan dalam menuntut ilmu. Kalau kita cela cikgu, kita marah cikgu, kita maki cikgu, macam dalam media, macam-macam ada yang buat pada cikgu, jangan adik-adik. Masya Allah. Nanti adik-adik, kehidupan adik sebagai anak murid dan masa depan adik-adik akan tidak ada keberkatan. Hormatlah guru yang memberi ilmu kepada kita. InsyaAllah adik-adik akan berjaya kerana
Cikgu-cikgu ini mendoakan untuk apa? Untuk adik berjaya dalam bidang pelajaran supaya menjadi insan yang berguna. Salah satu cara saya nak kongsikan adik bagaimana kita nak mengambil hati cikgu kita. Gitu. Pertama sekali ialah mesti fokus dalam kelas. Kalau cikgu ajar, dia suruh tanya, adik tanya. Dulu masa saya belajar, sekurang-kurangnya saya mesti tanya satu. Ataupun saya jawab satu. Cikgu kadang-kadang tanyakan, apa pendapat awak tentang pandemik COVID-19? Okey, sebenarnya pertama cikgu nak melatih awak berkomunikasi. Awak berani menyuarakan pendapat. Awak yang keduanya nak melihat bagaimana kebolehan awak. Sebab adik lepas ni adik-adik nak temuduga. Nak masuk universiti kena temuduga. Nak dapat beasiswa kena temuduga. Habis kat dalam universiti tu, habis tu kena temuduga lagi masuk alam pekerjaan. Betul tak? Jadi daripada proses sekolah itu, cikgu dah ajar soft skill. Bagaimana menghadiri temuduga, bagaimana berkomunikasi, bagaimana bercakap. Jadi di situ cikgu betulkan. Daripada proses itulah maka adik-adik akan dapat menakul bukan saja konten dalam pengajaran pembelajaran tetapi sahsiah yang baik ketika berkomunikasi. Nampak macam mana peranan cikgu-cikgu kita membantu kita. Dalam masa yang sama, gunakan elemen personal touch. Apa dia personal touch tadi? Trusting, mesti percaya pada cikgu yang mengajar kita. Janganlah kita mengkhianati cikgu ataupun kita menghardik cikgu. Cikgu tu bukan betul sangat. No. Kita cakap dengan ibu bapa kita pun dah berdosa. Nanti orang akan cakap, oh macam itu ke ajaran di rumah? Jangan. Saya yakin adik-adik semua yang baik di hadapan saya. Jangan tiru perangai macam tu. Tak baik, berdosa. No. Kemudian dalam masa yang sama, understanding, fahami. Cikgu mengajar kita. Cikgu diberi gaji dan beri tanggungjawab untuk mengajar kita dan cikgu mempunyai satu nilai-nilai murni yang baik. Maka kita kena ikut arahan cikgu, kita ikut apa asuhan dan didikan pengajaran cikgu. Sebab bersama cikgu ialah nilai-nilai murni yang dia tunjukkan. InsyaAllah adik-adik, kalau adik ikut cara macam tu, InsyaAllah adik akan berkat. Bukan saja berkat dalam menuntut ilmu, tapi berkat sebagai seorang manusia serta insan yang sedang menuntut ilmu. Dan ini juga akan menentukan masa depan adik-adik. Sebab kalau kita hormat cikgu, hidup kita berkat. Kalau kita hormat ibu bapa, hidup kita lagi berkat. Dan tips terakhir ialah apa dia? Mengubah sikap negatif kepada sekolah, tukar kepada sayang dan suka kepada sekolah. Ini sekolah ni tempat kita belajar, tempat kita menuntut ilmu, tempat kita berjumpa kawan-kawan. Indah dan cantik. Mulianya institusi sekolah ini sebab menjadikan kita pandai membaca, pandai mengeja, pandai mengira, pandai bersosial, boleh masuk co-curriculum, boleh berbahas, berdebat, berpantun, menyambut berbagai sambutan, termasuk sambutan raya adik-adik. Jadi kat sekolah ni jangan buat vandalism. Kalau seandainya kawan buat vandalism, nasihatkan dia, laporkan kepada cikgu. Sebaliknya kita kempen, kalau nampak sampah kita masuk tong sampah. Kalau nampak tempat-tempat yang rosak kita boleh betulkan, kemaskan. Sifat baik adik yang adik tunjukkan ini akan menjadi role model kepada ratusan pelajar di sekolah, di mana hati mereka yang tak suka sekolah, hati mereka yang vandalism pada sekolah, yang suka melakukan kerosakan akan bertukar kepada positif. Ini salah satu amalan yang baik. Jadi adik-adik, sekolah ini adalah tempat yang mulia, tempat di mana semua ibu bapa kita juga belajar. Jadi adik-adik kena sayangkan sekolah. Kerana kalau adik tak sayang sekolah, siapa nak sayang sekolah? Kalau kita tak ada sekolah, boleh kita belajar tak? Tak boleh kita belajar. Kalau sekolah tak ada, cikgu tak ada, pengetua tak ada, guru kaunseling tak ada. Papan hitam putih pun tak ada, keperluan semua tak ada dan kita tak dapat menuntut ilmu. Kerana sekolah adalah wadah ilmu yang kita kena sayangi, selalu cintakan sekolah, sayang sekolah, barulah jadi murid yang baik dan cemerlang. InsyaAllah. Akhir kata adik-adik, tanamkanlah sifat bersyukur dalam diri kita. Bila kita bersyukur, hati kita akan jadi bersih. Jadi, apa yang kita dapat tunjukkan, semua alat-alat tingkah laku positif ini akan memberi nilai baik bukan saja kepada diri kita, tetapi kepada ibu bapa, kepada imej sekolah, kepada cikgu yang mengajar kita. Barulah hidup kita akan berkat. Amalkan sifat ini,
Kongsikan dengan kawan, berikanlah getaran positif ini kepada semua rakan-rakan anda. InsyaAllah, kalau anda baik, rakan-rakan anda baik, insyaAllah anda akan jadi manusia berguna yang terbaik satu masa nanti. Akhir kata, sampai kita berjumpa lagi dalam rancangan Kaunselor Anda semestinya di Didik TV KPM. Sampai kita jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM